Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan uh, tambahan maklumat tentang Object Oriented Programming, iaitu encapsulation, inheritance dengan polymorphism. Okey, sebelum kita start, kita recap balik apa yang kita dah tahu tentang kelas ni. Object Oriented Programming ialah satu teknik programming yang berfokuskan kepada something yang kita panggil objek. Contohnya, kalau dalam kes ni, kita ada kita akan buat satu objek khas untuk satu employee ataupun pekerja. Objek ni akan dicipta daripada satu template yang kita panggil class. Okay. Sebagai contoh, kalau kita lihat kat sini, kita ada class employee. Okay. So, apabila sesuatu objek tu dicipta, dia akan refer kepada kelas ni. So, kelas ni akan jadi satu template. Dalam kelas, dia ada dua access specifier ataupun scope yang kita letakkan. Yang pertama ialah private, yang kedua ialah public. Kalau private, maksudnya apa-apa yang dalam kawasan private ni, dia akan sorok daripada user untuk guna. Dia hanya boleh digunakan di dalam objek tu sahaja. Okay. Kalau kita ikut contoh ni, kita ada satu integer, variable dia nama salary, dalam kelas employee ni, yang letaknya dekat kawasan private. Ini bermaksud sebarang attempt untuk access salary ni daripada function luar, contohnya daripada main, dia akan menyebabkan problem. Saya bagi contoh yang kat sini. Tak apalah, saya cerita habis dulu public. Public pula ialah satu variable ataupun function yang boleh diakses daripada luar. Maksudnya function luar ni boleh akses benda-benda yang ada kat sini. So kalau kita ikut kat sini, salary ialah satu value yang private. Maksudnya dia tidak boleh diakses. Sekejap lagi saya tunjuk. Dan dekat public ni kita ada function void dan function get salary. Function yang boleh diakses daripada luar. Seperti yang saya cerita sebelum ni, dalam satu kelas, kita boleh letak method ataupun function dengan attribute ataupun variable dekat dalam tempat yang sama. So, kalau saya senang nak ingat, saya fikirkan kelas ni macam structure yang special sikit, di mana dia bukan sahaja simpan data biasa, dia juga simpan function. So, ada function kat dalam structure. Dia lebih kurang macam tu lah dia punya, kalau saya nak senang ingat lah. Okay. Tadi saya janji nak tunjuk kalau employee macam mana private dengan public ni function. So, saya akan tunjuk dengan cara saya akan buat satu objek. Okay. Macam mana nak create objek, kita tulis nama kelas tu. Okay. Employee. Let's say saya bagi nama employee ni Ehsan. Okay. So, apa yang dia akan buat ialah dia akan buat satu objek berdasarkan kelas employee bernama Ehsan. Saya nak tunjuk pasal benda ni. Salary Okay. Salary ni kalau ikutkan dia dekat kawasan private. Okay. Disebabkan dia dekat dalam kawasan private, dia tidak boleh diakses daripada function luar. Lah kalau dalam kes ni.
Okay. Sekarang ni saya nak cuba set gaji saya sebagai RM500,000. Let's say. Salary sama dengan RM500,000. Okay. Benda ni akan jadi hal. Sebab apa? Salary tadi kita define sebagai satu private variable. Tapi kita nak set daripada function luar. Okay. So, sepatutnya dekat sini akan terus satu error. Nampak? Dan error dia ialah dia tak suka kita access salary sebab dia kata salary ni sesuatu yang private. Okay. Saya tukar sikit program ni. Contohnya, saya ambil integer salary ni. Saya ambil dia. Saya bubuh kat bawah. Dekat kawasan public. So, dalam kes ni, salary ni boleh diakses secara terus daripada function luar. Okay. Dan error yang kita nampak kat sini akan hilang. Apa? Dia tak ada isu. Saya tak keluarkan apa-apa lah. Tapi basically kita tak ada keluar error kan dekat sini kan. So maksudnya dia tak ada masalah untuk access. Kalau saya see out kat sini pun dia tak akan ada isu untuk displaykan variable tersebut. Berbanding kalau kita buat private tadi terus dia sangkut tak nak jalan. Betul? Okay. So, kita pergi kepada first topik yang saya nak tunjuk ialah berkenaan dengan encapsulation. Okay. So, object-oriented programming ni dia ada certain features yang unik kepada dia. Okay. So, yang tiga yang paling common ni lah encapsulation, inheritance dengan polymorphism. So, saya akan cover tiga ni. Untuk encapsulation, okay, tujuan encapsulation ni ialah sebagai satu mekanisme untuk melindungi data kita daripada diakses daripada luar. Okay. Bukan bermaksud kita tak boleh set value dia. Cuma kita gunakan certain techniques untuk sorok dia dalam keadaan biasa. Tapi kalau kita nak dapatkan value dia ataupun kita nak set value dia, kita gunakan function dalaman kat dalam kelas tersebut. Okay. So, saya akan tunjuk macam mana konsep dia. Dalam encapsulation, kita biasanya akan banyak tengok terms macam ni, get dengan set. Kalau kita nak letak satu value kepada variable kita, okay, kita akan guna set. Dan bila kita nak tarik value daripada objek tersebut, kita akan gunakan get. So, konsep encapsulation dia macam ni. Saya padam dulu yang ni. Okay. Konsep encapsulation dia macam ni. Dia nak encapsulation ni yang dia nak buat ialah dia nak semua data kalau boleh nak jadikan private. Okay. So, for example, kita ada kelas kucing. Okay. Apa-apa variable dalam kelas kucing ni, seeloknya dalam encapsulation kita nak supaya dia private. Okay. So, orang tak boleh nak access senang-senang macam ni. Okay. So, kita buatlah integer bilangan kaki. Nama lah senang. Buatlah. Saya buat string jap. Okay. So, sekali lagi, kita nak supaya semua variable kita yang ada dalam kelas tu
semuanya diletakkan di dalam private. So kat sini kita bagi string nama. Simple lah punya kelas kan, kita tak ada buat benda yang pelik. Kita buat simple je. Okay, now saya charge. Okay. Okay, dalam konsep encapsulation, okay, kita akan ada setters and getters. Kalau kita nak set value kepada nama, kita kena gunakan function. Okay, kita tak boleh access secara terus macam ni. Okay, kita tak mau buat macam ni. So, cara nak buat setter dengan getter ni, kalau saya nak bagi nama kat kucing ni, saya kena buat satu function kat dalam dia. Okay, set nama, let's say. Okay, kalau saya nak set nama, saya tak payah pulangkan apa-apa. So void aja. Dan saya kena letak sini nama baru. Nama baru ni ialah satu string. Okay. Alright. So apa yang kita nak buat? Kita nak buat nama sama dengan nama baru dia. Dan since kita ada void kat sini, maksudnya kita tak perlu return apa-apa kepada siapa yang panggil dia lah, function yang panggil dia. Yang ni bila kita nak set nama, bila kita nak dapatkan nama, yang ni setter lah ni. Kita juga boleh nak dapatkan nama dia, tapi kita tak nak buat cara macam ni. Okay, kita nak gunakan function juga. Untuk nak dapatkan nama dia, kita kena buat satu lagi function. Dan function ni sepatutnya memulangkan satu string. Sebab apa nama kan? Nama kucing. So string, saya bagi sini get nama lah, senang ingat. Saya tak payah nak bagi dia apa-apa, tapi dia kena pulangkan kepada saya satu string. Okey, apa yang kita buat kat sini? Kita return. Dan kita returnkan nama kucing ni dekat user balik. So ini kita punya getter. Okay. So apa yang konsep encapsulation kat sini? Satu, semua data adalah berbentuk private. Okay. So orang tak boleh senang-senang nak akses dia kecuali menggunakan function-function yang kita dah letak. Okay. So dalam case ni kita ada set nama dan get nama. Cara lain tak boleh dapat value kat dalam. Kenapa benda ni boleh akses nama ni? Sebab apa? Kalau awak ingat sebelum ni saya ada cerita yang private ni maksudnya ialah nama ni hanya boleh digunakan dalam kelas ni sahaja. So since function ni pun ada kat dalam kelas, so dia tak ada isu untuk dapatkan nama ni. Okay. Tapi kalau sebab benda ni private, saya tak boleh buat kerja macam ni. Maksudnya saya tak boleh nak akses secara terus. So dia encapsulation ni lebih kurang macam satu good programming practice lah, kalau nak kata. Di mana data tu kita sorong daripada user biasa. User boleh akses, tapi dia kena gunakan function-function tertentu yang programmer dah set untuk akses variable tu. Okay. So now, since kita dah tukar sikit program ni, kat bawah ni kita kena buat barulah. So tengok nama kelas. Kelas ni nama kucing. Saya bagi nama kucing 1. So
Kita sekarang, yang ni ialah create satu objek baru bernama kucing satu daripada kelas kucing. Okay. So, apa-apa yang kelas kucing ni ada, semua dia ada. Okay. Now, saya akan tunjuk apa efek encapsulation ni. Kalau kita tak guna. Okay. Cuba, so kali saya nak cuba access data tanpa guna encapsulation. Saya nak bagi nama kucing satu ni. Okay. Nama. Sama dengan Oyen. Contohnya. Okay. Saya nak bagi nama Oyen. Tapi saya tak pakai encapsulation ni. Saya terus tembak je masuk dalam ni. Tapi kalau awak ingat ni private tau. So, yang ni memang akan jadi error. Okay. Dia block. Okay. Now. So, kita somewhat melindungilah data kat dalam objek tu menggunakan private variable ni, encapsulation ni. Sekarang ni cuba kita guna encapsulation pula. Untuk guna encapsulation, kita kena pakai the setters and the getters. Okay. So, first kali saya nak set nama baru. So, yang ni saya kena pakai function set nama. Kucing satu. Set nama. Dan saya bagi stringnya ialah Oyen. Okay. So, dia jadi macam tu. Now, dalam case ni, dia tak ada masalah nak execute. Nampak? Okay. Kalau saya displaykan balik pun, tak ada masalah. Kita nak pakai getter sekarang, kita nak dapat nama pula. String nama kucing. Okay. So, nama kucing sama dengan getter kita. Okay. Dan lepas kita dah dapat nama kucing tu, contohnya kita nak cout. Macam tu. So, yang ni tak sepatutnya menimbulkan sebarang isu dan dia patut keluarkan Oyen kat sini. Ya. Kenapa? Oh, sorry, lupa. Kucing satu kat sini. Bawah ni pun sama. Sorry, saya lupa. Sekejap. Kenapa? Ada pula. Oh, kat sini. Sorry. Dekat getter lah. Buat apa dekat sini. Sini variable biasa je. Tu. Nampak? Okay. So, konsep encapsulation ni sekali lagi saya ulang. Ialah kita nak semua variable kita private untuk melindungi data kita. Dan encapsulation membolehkan kita akses data yang private ni menggunakan setters, function setters dan juga getters. Okay. So, ni je satu-satunya cara untuk mengubah data tu. Tak ada cara nak ubah data dengan cara yang lain. Okay. Kalau awak nak satu contoh lagi, awak boleh tengok kat sini. Dekat encapsulation. Saya tengok kat W3 School. Saya tengok kat website ni elok juga. Dia explain tu dengan cara yang agak mudah lah. So, apa kalau awak nak tengok, awak boleh tengok. Saya includekan link ni sekali dekat dalam file ni. So, dan nanti awak type lah sendiri Saya letak kat sini. Okay. So, boleh try tengok kat sini untuk faham konsep encapsulation. Okay. Saya akan sambung lagi dengan video inheritance pula. Okay. Tunggu kejap.
nanti saya bagi. Okey, terima kasih.